Selamat petang, Cikgu. Sebelum kita memulakan sesi kita petang ini terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, yaitu saya, Elsia Anwardin, uh, Mira Iswandi, Josiliana, dengan Nick Zuaning. Mohon Cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat petang sekali lagi. Ibu Sina, Ibu Sina nak datang, guru konseling SMK Datuk Seri. Sudah berkhidmat di sekolah ini sejak tahun 2007. Tahun ini tahun yang ke-17 sebagai guru konseling. Mula bertugas sebagai guru tahun 2000. Guru tahun 2000. Kemudian 2004 sampai 2010 ketik. Okay. Apalagi yang kamu nak tahu now? Terus kita terus memulakan dengan soalan pertama kita. Bolehkah Cikgu huraikan pendekatan Cikgu dalam membantu pelajar menghadapi situasi yang mencabar seperti masalah akademik atau pribadi? Pendekatan yang Cikgu guna itu bergantung dengan apa cerita yang oleh pelajar. Sekiranya dia menghadapi konflik yang berat, ya, pendekatan yang digunakan lebih kepada pendekatan krisis lah, memang dia akan dibantu dengan serta-merta. Sekiranya dia macam cerita agak ringan untuk perkembangan, biasanya kita atur temu janji terlebih dahulu untuk membantu cari masa yang sesuai dan bantu dia bila masa sesuai. Kalau secara perkembangannya, kita pilih bila pelajar itu ada masa lapang lah. Tapi kalau kritis macam kematian, ke bergaduh, ke menangis, kan memang kita akan tolong dia ketika itu. Soalan kedua, bagaimanakah anda mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong untuk pelajar membincangkan masalah peribadi? Untuk memastikan dia rasa selamat ketika berbincangnya, Cikgu berpandukan dengan etika dalam kaunseling lah, kekerjaan, kecuali kalaulah cerita dia itu mengancam nyawa dia ataupun yang lain. Dan itu pun kita akan jelaskan kepada pelajar kenapa cerita dia diceritakan pihak yang berkepentingan. Selain daripada itu memang kita akan rahsiakan apa yang diceritakan oleh mereka. Itu untuk memastikan dia rasa selamat. Sebab kita menjaga aib dia. Aib dia tu amanah kita. Cerita dia tu macam Okay. Soalan ketiga, bolehkah cikgu berkongsi contoh masa anda membantu pelajar mengatasi halangan yang dihadapi mereka? Contohnya kalau di Kedit lah yang paling cikgu ingat lah kan, pernah ada seorang pelajar dia berniat datang ke sekolah untuk mengisi borang nak berhenti sekolah. Kemudian cikgu terjumpa dia di pejabat am dan betul masa tu memang dia nak berhenti. Sebelum dia berhenti, saya kata, mari kita bincang di bilik konseling. Lepas tu kami bincang di bilik konseling, dia dikutuk juga lah. Pelajar tu dikutuk oleh kakak tiri dia. Kebetulan pelajar itu dia sudah kematian ibu, tak ada bapa, dia kira yatim piatu. Dan bila kami kenal pasti masalah dia bukanlah dia tak mahu sekolah, tapi kerana dia ada masalah kewangan. Kan mak dah mati, bapa pun dah mati, kira dia anak yatim piatu. Lepas tu kami tanya dia, betul kan nak sekolah lagi? Kalau nak sekolah lagi, kita cuba usahakan untuk mengatasi masalah kewangan. Lepas tu kakak dia marah-marah, lalu kami pujuk-pujuk lah. Itu akhirnya dia nak sekolah, jadi kami usahakan untuk dapatkan bantuan daripada dia. Terus telefon JKM Yuduan tu, urus dengan mereka, apa yang janji keuangan. Lepas tu bimbing pelajar itu, akhirnya pelajar itu
dia nak berhenti masa tingkat 1, menamatkan pelajaran di Kedip sampai SPM. Dapatlah dia CG SPM, lepas tu dia ditawarkan ke tingkatan 6 juga di Kedip, tapi dia memilih untuk bekerja. Akhirnya sekarang pelajar itu sudah berkahwin, sudah ada anak 2, itulah akhirnya dia dapat SPM. Satu lagi kes pelajar yang mengandung anak luar nikah sampai kes polis. Kiranya macam zaman itu kami dapat menyelamatkan 2 nyawa lah, nyawa ibu dan nyawa anak. Macam-macam lah kes di sekolah. Kan, semua kamu mau bidang konseling kan ya? Bukan. Nah, apa kamu? Subject counseling in education. Ya kamu bakal jadi pegawai psikologi lah ataupun guru konseling. Okey, baik cikgu. Untuk soalan yang keempat, bagaimanakah cikgu bekerjasama dengan guru dan ibu bapa untuk menyokong kesejahteraan pelajar secara menyeluruh? Biasanya kalau klien bukan daripada guru, mereka akan diminta untuk mengisi borang rujukan. Lepas itu bila cikgu panggil pelajar itu, cikgu akan maklumkan kepada pelajar tersebut bahawa dia dirujuk oleh guru sekian ni. Lepas tu cikgu akan ceritakan dengan dia, oleh kerana kamu pelajar yang dirujuk, jadi perkembangan cerita kita ini akan dipantau oleh guru yang merujuk. Jadi misalnya bila cikgu sudah membimbing pelajar itu, cikgu akan berbincang dengan guru yang merujuk untuk memantau perkembangan pelajar itu di lapangan lah, di sekolah ataupun di kelas. Biasanya yang bermasalah di segi akademik, disiplin, itu yang selalu dirujuk. Kalau dengan ibu bapa, biasanya kalau pelajar itu bermasalah kerana keadaan di rumah, biasanya cikgu akan minta izin daripada pelajar untuk berbincang dengan ibu bapa dia. Biasanya ibu bapa dia memang bagi sokongan. Kalau tak selesai menulis level, mereka akan datang ke sekolah dan akan berbincang. Tapi kalau misalnya melibatkan nyawa, mengancam nyawa, memang kami akan berbincang dengan pengetahuan-pengetahuan. Kita maklumkan kepada pengetahuan, lepas itu kita panggil ibu bapa datang dan mereka akan bincang lah. Adalah beberapa kali, kerap kali juga. Setiap tahun mesti ada. Okey cikgu, untuk soalan kelima, apakah pendapat cikgu tentang peranan teknologi dalam kaunseling dan bagaimanakah cikgu menerapkan ke dalam amalan cikgu? Teknologi. Bagi cikgu lah, teknologi ini dia memudahkan yang jauh menjadi dekat. Dia lebih murah, cuma kita tak boleh bersemuka. Tak boleh ada lain juga lah kan, kalau macam seperti ini. Bagi cikgu bersemuka lebih baik, tapi kalau perlu dan terpaksa, online pun kita pakai juga, contohnya masa PKP dulu. Macam sekarang pun kalau dalam cuti, kadang-kadang pelajar ini dia mengadu masalah dia melalui telefon juga. Ada juga bekas pelajar, contohnya dia menunggu keputusan SPM, adalah masalah-masalah dia tak boleh urus sendiri dan dia mengadu. Jadi kita layan sajalah. Dan kalau perlu kita cadangkan dia jumpa sekretaris. Kalau kita rasa kita tak mampu nak bantu dia. Kalau dia sampai dengar bunyi-bunyi ke, bisikan-bisikan ke, itulah. Cuma kalau kita rasa dia macam mengancam nyawa dia, kita cadangkan mak bapak dia tahu, kena tahu juga lah keadaan itu. Sebab cerita kan pelbagai. Lain orang lain cerita, lain orang lain pengalaman hidup. Jadi kita layan dia lah berdasarkan apa yang dia alami. Untuk soalan terakhir, bagaimanakah cikgu menguruskan situasi semasa seseorang pelajar memerlukan sokongan tambahan di luar kepakaran anda? Biasanya kalau di luar kemampuan kita, kita akan rujuk dia kepada orang yang berkepentingan. Contohnya tadi kalau macam pelajar yang kekurangan kewangan, kita rujuk dia ke JKM untuk mendapatkan bantuan kewangan. Kalau ada yang macam ada ciri-ciri psikoprenea tu, kita rujuk dia ke hospital untuk dia mendapatkan rawatan daripada psikiatris.
Sebab ada memang banyak yang kita tak boleh bantu lah. Kita limitasi guru konseling ini dia hanya mendengar dan melayan. Lepas tu aplikasi teori konseling. Tapi kita tak boleh beri ubatan, tidak seperti psikoterapis. Terima kasih cikgu. Itu saja soalan daripada kami. Terima kasih sebab meluangkan masa cikgu dengan kami. Terima kasih cikgu. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Sudah menjawab soalan? Yang lain? Tanya, kita dah berjumpa ni. Bagaimana cikgu mengatasi masalah pelajar sekarang dengan cara dulu dengan sekarang? Ada beza ke macam mana? Kalau dia sekarang dia lebih lain lagi daripada Bagi cikgu lah kan, dulu dan sekarang sama saja. Kalau dulu konseling, dia perlu kita layan dia perlu kita terima dia. Jadi semua kita akan layan, cuba bantu dia mengikut apa yang dia perlu. Sebab teknologi semakin kurang yang mendengar dia. Dia boleh main game, dia boleh tapi untuk mendengar secara bersemuka tu kurang. Bagi saya, kalau bersemuka nampak lebih dekat, ada kontak mata yang dekat, lebih rapat. Bagi cikgu yang penggunaan teknologi, pilihan yang kedua. Kalau belum semuka, untuk sesi konseling, kan ada sama aja. Nanti bidang konseling mungkin berkembang sebab terlalu banyak robot akan banyak. Tapi yang nak mendengar manusia bercakap tu semakin kurang. Bagi pendapat cikgu lah, kaunseling ni apa? Bagi cikgu, kaunseling tu yang macam mana? Bagi saya ni lah, konseling tu adalah proses kita membantu, mendengar, dan lain. Itu kita beri pertolongan. Bantu, faham. Lepas tu kita tolong dia lah mengikut Kamu sudah belajar? Apa cikgu, maaf? Kamu sudah belajar teori konseling? Teori konseling. tak ada cikgu. Kalau kamu belajar teori konseling, kamu kalau ini dia datang minta kamu sebab apa? Itu kamu akan belajar nanti. Jadi teori ini apa keperluan dia dulu? Contoh lah. Cikgu rasa kalau cikgu yang memberi nasihat kepada pelajar yang bermasalah, 100 untuk dia berubah, berapa cikgu rasa? Ini sebenarnya Dia ada perubahan tak lepas dia mendapat khidmatan kaunseling daripada? Ya, konseling ini bukan sangat sekali dia pergi konseling, dia tak susah. Cuma harap hari nanti dia lah apa yang dia belajar konseling. Dia bukan mestinya kata dia terus berubah itu tak mesti. Kadang itu datang ke dia. Cikgu dah dengar, dah faham, dah tolong, dia nak berubah. Itu urusan. Sebab kita bukan siapa-siapa. Kita hanya membantu setakat ikut mampu. Sebab cerita itu sebenarnya lebih baik belajar yang betul-betul nak berubah. Untuk kita, tidak. Mungkin suatu hari nanti sudah terhantuk baru tengadah kan? Dia sudah kenal kepala dia. Dulu cikgu saya sudah pesan begini. Itu pun selalu cikgu terkadang guru yang merujuk pelajar yang bermasalah. Pelajar yang selalu malas, pelajar klik. Lepas tu mereka lah, ini sesi konseling tak berkesan. Terus konseling ini bukan ubat, dia proses, dia perlu proses. Sebab kita nak membantu. Terima tanpa syarat, walaupun orang lain tutup, kita tetap terima, kita tetap beri peluang. Jadi kamu jadi cikgu konseling, kamu tahulah. Kalau nak minta puji memang tak sesuai jawatan. Kena kutuk, ya.
Orang tak berubah, orang jahat semua salah konseling. Pelajar tak bermotivasi pun salah konseling. Cikgu, kalau bagaimana cikgu menguruskan emosi dengan tekanan semasa menguruskan pelajar yang menghadapi situasi yang sukar? Menguruskan emosi, maksud kamu tidak terbawa-bawa dengan emosi pelajar yang berat tu kah? Ya, Dalam sesi konseling dia tak boleh nak buat sesi secara berlarutan. Dia kena ada betul lah satu hari tu satu jam untuk sesi konseling. Lepas tu 1 jam untuk konseling kelompok. Kalau dia terlampau banyak sesi konseling nanti kita rasa masalah otak. Tak boleh berlarutan lah, dia ada berhenti. KPI dia konseling 1 hari 1 sesi. Satu kelompok tu seminggu sekali sekurang-kurangnya. Jadi 1 hari 1 sesi. Selebihnya pengurusan. Cikgu, Hmm. apa pendapat cikgu tentang kesihatan mental pelajar sekarang, cikgu? Apa soalan tadi? Apa pendapat cikgu tentang kesihatan mental pelajar sekarang? Kesihatan mental setempat. Kesihatan mental. Bagaimana nak beritahu? Kesihatan mental. Kita tak boleh label mental lemah. Sebab bukan semua. Tapi sekarang mungkin hati lebih tinggi. Selepas PKP. Kan dia banyak dengan gadget. Mental. Cikgu tak ada data juga untuk ditunjukkan berapa peratus. Tapi kalau dalam ujian psikometrik, kritik diri tu ada lah. Memang ada kritik diri. Tahu kritik diri? Kamu tahu kritik diri? Kamu pernah buat inventory personality dulu? Psikometrik? Karena Ada psikometrik ke zaman kamu orang? Di sekolah. ada Ada inventory personality? Kritik diri itu, sekiranya kritik diri dia tinggi, bila dia buat saringan minda sehat untuk anxiety, untuk Depresi. depresi dia itu sebenarnya saling berkaitan. Kalau yang stres tinggi itu kan biasanya kritik diri biasanya. Memang ada lah kata masalah kesehatan mental, dia macam stres, memang ada lah. Cuma cara itulah yang mempengaruhi dia. Sebab setiap orang dia ada cerita dia sendiri. Macam cikgu saya beritahu lah, sebab ini dunia memang ada cabaran, bukan syurga. Kita tengah pelajar kalau buat program minda sehat supaya dia tabah. Ini macam buku. Dalam setiap orang tu ceritanya berlainan. Tapi bagaimana kita nak menghadapi itu. Itu membezakan kita. Persepsi kita dengan apa yang terjadi. Okay. Cukup? Ada soalan lain? Last tadi, last. Okey. Apa pesan cikgu untuk pelajar-pelajar sekarang, zaman sekarang untuk mengekalkan minda yang sehat? Kepada pelajar ke kepada kamu 4? Mengekalkan minda yang sehat? Ya. Kalau dalam teori REBT bukan peristiwa terjadi yang menyebabkan kita bermasalah, tetapi yang menyebabkan kita bermasalah adalah persepsi kita terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi bagi cikgu kan supaya kita tabah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, kita berpikir positif.
Karena setiap perkara itu ada baik dan buruk dia. Sentiasalah belajar kebaikan supaya kita positif. Bila kita positif, kita akan tenang alami. Sebab seperti yang cikgu kata dengan pelajar cikgu lah, tak ada yang sempurna, ini dunia, bukan syurga. Jadi kita kena sabar sebab Tuhan itu ada bersama kita. Tuhan akan menguji semua kemampuan kita. Okay? Bertabahlah.